Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah tahun 6 bersama dengan saya, Cikgu Syikin. Okey, tajuk hari ini kita sambung lagi dengan tajuk Negara Malaysia, standard kandungan 10.3 Rukun Negara. Standard pembelajaran 10.3.4 menjelaskan peranan rukun negara dalam kehidupan. Objektif pada hari ini, murid dapat menjelaskan salah satu peranan rukun negara dalam kehidupan. Kriteria kejayaan, murid dianggap berjaya sekiranya dapat menjelaskan satu daripada 5 peranan rukun negara dalam kehidupan. Baiklah, rukun negara asas kehidupan masyarakat. Prinsip yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Agama menjadi pegangan utama rakyat Malaysia, tak kiralah dia beragama Islam ke, Hindu ke, Buddha ke, Kristian ke, itu menjadi pegangan utama. Oleh itu, setiap rakyat harus menghormati amalan keagamaan masyarakat lain. Ini dapat menyatu padukan masyarakat berbilang kaum serta menghasilkan warga negara yang baik dan bertanggungjawab terhadap negara. Prinsip yang kedua pula ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Kita tahu negara kita mengamalkan sistem berperlembagaan. Oleh itu, setiap warga negara perlu memberikan taat setia sepenuhnya kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Raja merupakan simbol penyatuan rakyat dan dapat membentuk bangsa Malaysia yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi dan bersatu padu. Prinsip yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi negara. Perlembagaan persekutuan menjadi asas penting untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Oleh itu, keluhuran perlembagaan menuntut rakyat menerima, mematuhi, menyanjung dan mempertahankan perlembagaan negara daripada musuh-musuh negara. Prinsip yang keempat, kedaulatan undang-undang. Prinsip ini menuntut rakyat menaati undang-undang dengan tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang. Apabila kedaulatan undang-undang dipelihara, maka negara berada dalam keadaan aman dan damai. Sebagai rakyat, kita perlu mempertahankan kedaulatan undang-undang agar tidak dicabar mana-mana pihak. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia kena patuhi undang-undang. Prinsip yang kelima ialah kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan merupakan nilai murni yang perlu ada dalam setiap anggota masyarakat. Nilai murni dapat menjamin kehidupan masyarakat yang harmoni, saling menyayangi, memahami antara satu sama lain, sentiasa membantu dan bekerjasama dalam masyarakat berbilang kaum. Tu kita duduk sebagai berjiran, kita hendaklah sentiasa mempunyai sikap tolong menolong. Antara nilai murni yang boleh kita amalkan. Baiklah, dengan penghayatan rukun negara, kita akan dapat membentuk masyarakat yang harmoni. Ini kerana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama-sama dan masyarakat akan dibantu apabila memerlukan bantuan. Selain itu, ianya juga dapat menjamin keutuhan negara. Keutuhan negara dinikmati bersama-sama oleh rakyat melalui kesetiaan kepada raja dan negara. Seterusnya, dengan menghayati rukun negara, kita dapat mempertahankan keadilan, menjamin setiap rakyat mempunyai kedudukan taraf yang sama di sisi undang-undang. Maksudnya kita tak mengira orang tu taraf kehidupan dia macam mana. Kalau berlaku kesalahan, mesti dia akan dihukum. Seterusnya, ia juga dapat menerapkan nilai murni iaitu menjaga tata susila seperti gerak laku, tutur kata dan tata cara hidup agar tidak menyinggung perasaan kaum lain. Seterusnya, dengan menghayati rukun negara, ia dapat membentuk satu bangsa dan negara tanpa mengira kaum, agama dan bangsa berperanan memupuk kerjasama demi keamanan dan kemakmuran negara. Dan akhir sekali, membina sebuah masyarakat progresif, iaitu penguasaan dalam bidang sains dan teknologi sangat penting untuk membantu kemajuan negara, juga menguasai nilai murni untuk kemakmuran negara.
Okey, dengan penghayatan hukum negara ianya dapat membentuk jati diri bagi setiap rakyat, iaitu kita akan membentuk jati diri taat setia kepada raja dan negara, penerimaan kehidupan beragama, persefahaman, perpaduan, berusaha gigih, patriotisme, berakhlak mulia, bangga akan tanah air. Baiklah murid-murid, selesai sudah tajuk ini, jadi cikgu nak kamu jawab soalan pada buku teks muka surat 64 dalam buku latihan sejarah. Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih.